Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pagi ini kita akan membaca kembali ayat yang keempat, yang mana ayat yang keempat ini Allah telah menyebutkan tentang perihal Bani Israel sebelum diutuskan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, yang mana Allah menyebut tentang 5 karakter yang ada pada raja yang menguasai Mesir pada zaman itu, yang dia digelar dengan gelaran Firaun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fir'auna 'ala fil ard wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Terjemahan ayat, Allah menegaskan sesungguhnya Firaun yang pertama telah melakukan kezaliman di bumi, maknanya di Mesir, dengan melampaui batas. Yang kedua, dan dia menjadikan penduduk Mesir itu berpuak-puak, berpecah belah. Yang ketiga, dia menindas satu puak di antara yang berpuak-puak itu, iaitu Bani Israel, dengan membunuh anak-anak lelaki mereka, dan Firaun membiarkan anak perempuan Bani Israel itu hidup. Kemudian Allah membuat kesimpulan, sesungguhnya Firaun dia adalah di kalangan orang yang membuat kerosakan. Jadi kita nak dapatkan maklumat apakah sebab Firaun di zaman itu membunuh anak-anak lelaki tetapi meninggalkan anak-anak perempuan Bani Israel. Ada 2 faktor yang dapat kita rujuk, namun kedua-dua maklumat ini adalah pendapat di kalangan para ulama tafsir. Pendapat yang pertama, yang ini saya ambil di dalam kitab At-Tafsirul Kabir ataupun namanya Mafatihul Ghaib, yang dikarang oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullahu ta'ala alaih. Dalam kitab tafsir ini dinyatakan Firaun dia telah bermimpi ada satu kumpulan api yang besar datang dari arah Baitul Maqdis ke arah negeri Mesir. Lalu api itu membakar orang-orang Qibti, iaitu penduduk asli Mesir, dan api itu tak terkena kepada kaum Bani Israel. Lalu Firaun dia panggil ahli nujum dia. Ahli nujum pak belalang ke? Tak wujud lagi. Lepas tu dia panggil tukang tilik dia untuk mentakwilkan, mentafsirkan mimpi api itu apa. Maka akhirnya Firaun diberi maklum nanti akan lahir seorang anak lelaki daripada Bani Israel yang akan meruntuh
dan menghancurkan kerajaannya, dan Firaun akan mati di tangan anak lelaki Bani Israel itu. Oleh sebab itulah dia perintahkan mana-mana bayi lelaki di kalangan Bani Israel dia mesti dibunuh. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, saya ambil maklumat ini dalam tafsir Al-Imam Ibn Katsir, ataupun nama tafsirnya adalah Tafsir Al-Quranul Azim, menyatakan sebenarnya orang Qibti, iaitu orang penduduk asli Mesir ni, mereka pernah mengetahui maklumat tentang Bani Israel ni daripada bacaan, daripada apa yang mereka pelajari dari perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam semasa Nabi Ibrahim alaihissalam datang ke negeri Mesir. Okey, cerita dia, tengok gambar aja. Baik, kita sedia maklum dalam sejarah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam memang pernah masuk ke Mesir bersama isterinya Sarah. Maklumat ni ada di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita belajar dalam Quran, selepas Nabi Ibrahim berjaya daripada dibakar tu, masa tu dekat Iraq, dia berhijrah. Dia, Nabi Lut dan Sarah pergi ke Palestin. Tapi dalam masa yang sama mereka berjalan masuk ke Mesir. Masa sampai kat Mesir itulah ada seorang raja, yang raja ni dia tengok kalau ada mana-mana perempuan yang cantik, dia akan jadikan sebagai gundik dia. Maka masa tu Nabi Ibrahim membawa Sarah. Okey, maklumat ni saya tunjukkan dekat hadis riwayat Bukhari Muslim ni. Kita nampak kan yang saya highlightkan tulisan kuning tu. Nabi Ibrahim waktu dia pergi Mesir tu, okey, bawa jumpa dengan raja tu dia nak kacau Sarah tu. Tetapi raja ni ditakdirkan oleh Allah, waktu dia nak sentuh Sarah tu, dia tak dapat. Tangan dia menjadi kaku. Ni saya nak baca satu persatu panjang. Akhirnya raja tu minta Sarah ni doakan dia sebab tangan dia jadi kaku. Lepas tu raja tu nak sentuh lagi Sarah buat kali yang kedua, tangan dia juga menjadi kaku. Akhirnya Sarah doakan dia, akhirnya sembuh. Maka raja Mesir itu, dia akhirnya mengapa? Akhirnya dah macam tak boleh nak kacau Sarah tu, dan akhirnya dia memberikan kepada Ibrahim itu Hajar sebagai hadiah kepada Sarah. Jelas tak, faham tak? Masa tu Nabi Ibrahim sedang menunaikan salat. Di antara doa Nabi Allah Ibrahim. Cerita ini betul ada. Nabi Ibrahim masuk ke Mesir, jumpa dengan raja tu. Tetapi hadis tak sebutlah Nabi Ibrahim lepas tu dia cakap apa dekat raja tu. Setakat ni tak ada maklumat lanjut. Cuma Nabi Ibrahim kembali daripada Mesir, dia nak patah balik pergi ke mana? Dia nak masuk balik ke Palestin. Dia bawa seorang lagi, iaitu Hajar tu, ibu kepada Nabi Ismail tu. Tapi para ulama mengatakan semasa Nabi Ibrahim berdialog dengan raja tu, Nabi Ibrahim kata apa? Nanti dia kata akan lahir seorang pemuda yang akan menyebabkan kerajaan Mesir ini jatuh di tangan dia. Maka cerita itu
telah didengari oleh orang-orang Mesir, maka mereka simpan, mereka akhirnya membawa cerita itu sampai kepada Raja Mesir yang kita telah ketahui gelarannya adalah Firaun. Ini adalah dua pendapat. Sebab itu apabila raja itu mendapat tahu cerita yang Nabi Ibrahim tu, itu yang dia mengambil keputusan supaya pastikan mana-mana anak lelaki Bani Israel kena dibunuh. Wallahu ta'ala a'lam. Tak tahu di antara kedua pendapat ni mana satu yang mana yang mu'tamad, yang benar lah. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, moga-moga dapat jawapan sebab apa Firaun beria-ia nak membunuh anak lelaki di kalangan Bani Israel. Jadi mari kita bincangkan apakah di antara ibrah, pengajaran daripada ayat yang kita telah pun baca sebentar tadi. Sebelum kita pergi ayat yang berikutnya, nombor 1, kita telah mendapati fakta bahawa sesungguhnya Firaun adalah manusia yang mempunyai sikap meninggi diri. Dia panggil istilah al-isti'la'u. Diambil daripada ayat ala fil ardi. Dia rasa diri dia ni lebih daripada orang lain. Itu adalah sikap Firaun. Maka siapa-siapa yang dia membesarkan diri, dia rasa dia hebat daripada orang lain, dia ada perangai macam Firaun dan juga merangkap perangai Iblis. Iblis Allah ada sebut dalam surah Sad ayat 75. Muka surat 457 ayat ini, ketika mana Iblis tak nak sujud kepada Adam, maka Allah Azza wa Jalla telah bertanya kepada Iblis, "Hai Iblis, apakah yang menghalang engkau daripada ikut sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kekuasaanku? Adakah engkau mengambil keputusan untuk menyombong diri?" Ataupun Tuhan kata apa? "Am kunta minal alin." Am kunta minal alin. Ataupun engkau termasuk golongan yang merasa diri engkau tinggi. Sama tak macam Firaun? Sama. Baik. Nombor 3, ibrah ayat. Kita dapat pelajari bahawa Firaun di zaman itu mengamalkan konsep pemerintahan, pecahkan rakyat dia, lepas tu perintah. Supaya apa tahu? Supaya rakyat dia tak boleh nak bersatu lawan dia. Kalau rakyat bersatu teguh bercerai roboh, nanti mereka boleh memberontak, mereka jatuhkan Firaun. Jadi Firaun mengambil tindakan apa? Pecah-pecahkan rakyat dia. Ada yang ditindas, ada yang dimuliakan, dan macam-macam Firaun telah lakukan. Itulah perkataan Syiah yang telah kita baca tadi. Okey, ini dipanggil polisi pemerintahan yang sangat peliklah sepatutnya, menyatukan rakyat. Jadi kalau ada konsep yang macam ni, dia macam Firaun. Pelajaran nombor 4. Dalam ayat tadi kita dapat belajar, sekalipun Bani Israel bukan penduduk asli, kita panggil juga sebagai istilah pribumi ke, okey, namun mereka juga dianggap seperti penduduk Mesir. Sebab tu dalam ayat tu Allah menyebut tentang perkataan apa? Tentang ayat ahli, penduduk Mesir. Maknanya walaupun kita tahu, kita sebut pada kuliah yang sebelum dia, Bani Israel ini dia masuk ke Mesir setelah dibawa oleh Nabi Yusuf. Tapi sebab mereka dah beranak pinak, dah lama duduk kat situ, mereka pun macam penduduk Mesir. Pelajaran nombor 5, kita mendapati
sejarah Bani Israel ini Allah memberikan ujian yang berat kepada mereka sebelum diutuskan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Seperti mana surah Al-Baqarah yang telah kita nukilkan merupakan bala'un min rabbikum azim. Baik, pelajaran yang terakhir, Firaun mendapat anugerah yang disandang sampailah bila-bila. Dia merupakan salah seorang perosak di antara banyaknya perosak di muka bumi. Dia mendapat gelaran sebagai apa? Al-Ifsadu, orang yang melakukan kerosakan. Apa maksud ifsad? Apa maksud fasad? Fasad, fa sim dal. Dalam kitab Al-Gharib Al-Asfahani, dalam kitab Mufradat, ni dia panggil qamus untuk melihat istilah ayat-ayat Quran, mengatakan fasad ini adalah khuruju syai'i anil i'tidali qalilan aw kathiran. Kalau keluar dari sesuatu batasan yang normal, sama ada sikit ke banyak, dah dipanggil fasad. Ialah sepatutnya yang normalnya jaga nyawa orang, tidak zalim orang, berlaku adil, tidak bunuh orang. Tetapi Fir'aun ni dia terbalik. Dia tidak ikut sesuatu yang betul, maka ia dipanggil golongan yang mufsid, melakukan kerosakan. Lawan kepada al-fasad adalah as-salah. Maknanya kalau mufsidin, lawannya muslihin. Fasad lawannya as-salah. Baik, kita terus kepada ayat yang kelima. Allah Ta'ala nak membawa kepada kita melihat apa yang Allah Ta'ala nak buat kepada Bani Israel yang telah diperlakukan sebegitu teruk oleh Firaun. Maka ayat yang kelima ada 3 kurniaan Allah. Kita baca dulu. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardh wa naj'alahum a'immah wa naj'alahumul warithin. Slow suara dia. Hujan dah berhenti dah. Baik, ayat yang kelima terjemahan dia, dan kami hendak memberikan kurniaan kepada kaum yang tertindas di bumi itu. Ini kurniaan Allah yang pertama. Setelah ni untuk siapa ni? Untuk Bani Israel. Yang kedua Allah kata, dan kami hendak menjadikan mereka ini sebagai pemimpin. Nombor 2. Nombor 3, dan kami berkehendaki mereka menjadi orang yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Mewarisi bumi Mesir, ataupun sama macam apa yang diwarisi oleh Fir'aun. So ayat ni, dalam ayat ni ada 3 janji Allah yang Allah nak jalankan untuk Bani Israel. Macam mana Allah nak menjalankan apa yang Allah kehendaki ini? Itulah permulaannya diutuskan Nabi Musa. Nanti kita akan dapati pada ayat yang berikutnya. Keterangan ayat ini insya-Allah nanti kita akan sambung pada hari yang berikutnya untuk tafsiran lebih lanjut bagi ayat yang kelima. Kemudian kita terus kepada ayat yang keenam. Moga-moga ada manfaat, semakin bertambah kefahaman, semakin beriman dengan Al-Quranul Karim, semakin
kita mendapat rahmat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.